Malaysia menuju masa hadapan. Wawasan masa hadapan bermaksud strategi jangka panjang sebagai panduan arah dasar dalam berbagai aspek berkaitan dengan pembangunan negara. Dalam keadaan ini, dengan melihat kepada perkembangan sejarah serata dan antarabangsa, Malaysia lebih yakin untuk menuju masa hadapan yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang. Oleh itu, negara kita merangkai pelbagai usaha bagi memastikan generasi akan datang turut menikmati kehidupan yang lebih baik. Pertama, Community Action. Community Action ditubuhkan pada tahun 2015 melalui Deklarasi Kuala Lumpur sebagai sila Community Action ke-22. Community Action merupakan satu langkah menyeluruh strategik dan bersifat memandang ke hadapan serta mencerminkan aspirasi Action. Wawasan Action memberikan fokus pada ekonomi, sosial budaya dan keselamatan. Pertumbuhan ekonomi Action diharapkan dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi. Melalui Komuniti Keamanan pula menjadi harapan agar keselamatan rantau Asia kekal terjamin dan segala konflik dapat diselesaikan secara damai. Hasrat Komuniti Sosial Budaya pula agar integrasi antara negara anggota Asia dapat dipertingkatkan ke tahap yang lebih baik. Yang kedua, keselamatan makanan. Malaysia serta negara di rantau Asia Tenggara menyedari bahawa satu isu penting yang perlu dihadapi pada masa hadapan ialah isu keselamatan makanan. United Nations Committee UNC pada tahun 1996 menyebut bahawa keselamatan makanan merujuk setiap orang pada setiap masa mempunyai akses kepada sumber makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasiat yang memenuhi keperluan makanan mereka. Antara isu tentang keselamatan makanan termasuklah berlaku kenaikan harga barangan yang keterlaluan, kekalahan barangan terhad kerana masalah pengeluaran, bencana alam atau pencemaran makanan. Malaysia bekerjasama dengan negara anggota Asia untuk menemukan jejak sekuriti makanan Asia. Usaha ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat tentang dasar sekuriti makanan bagi negara anggota ASEAN dan membentuk simpanan beras kecemasan ASEAN. Rejak ini boleh digunakan sewaktu kecemasan dan kadar yang ditetapkan sebanyak 50,000 tan yang disimpan sebagai stok. Isu yang ketiga adalah alam sekitar. Isu alam sekitar yang penting dan perlu ditangani oleh Malaysia serta negara di Asia Tenggara ialah isu derubu. Derubu merupakan fenomena atau pencemaran udara yang menjejaskan jarak penglihatan dan kesihatan. Hal ini disebabkan pembakaran terbuka yang tidak terkawal, terutamanya pembakaran hutan. Oleh hal yang demikian, Malaysia bersama-sama negara ASEAN mengambil langkah aktif bagi memastikan isu ini dapat diatasi pada masa hadapan. Langkah ini dilaksanakan melalui perjanjian ASEAN berkaitan dengan pencemaran derubu melintasi padan. Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian rantau pertama di dunia. Menerusi perjanjian ini, negara anggota yang terlibat disarankan untuk mengambil langkah dari aspek undang-undang dan pentadbiran serta tindakan lain yang wajar seperti yang termaktub dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan tersebut amat penting bagi memastikan krisis derubu tidak akan berlaku lagi di rantau Asia Tenggara dengan menekankan prinsip ASEAN tanpa derubu 2020. Malaysia dan Singapura juga bersetuju bekerjasama untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pencegahan kebakaran di tanah gambut bagi mencari penyelesaian menangani isu derubu di rantau ini. Keempat pula adalah zon bebas nuklear. Isu ketahanan dan keselamatan merupakan isu penting bagi memastikan rantau Asia Tenggara berada dalam keadaan aman dan selamat, terutamanya daripada persaingan senjata nuklear. Malaysia menandatangani Southeast Asian Nuclear Weapons Free Zone atau dikenali sebagai Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara pada tahun 1995. Perjanjian ini menekankan agar negara yang terlibat tidak mengembangkan, mengeluarkan, memperoleh, memiliki atau mengawal senjata nuklear. Kedudukan Asia Tenggara yang strategik turut menjadikannya terlibat secara langsung dalam kancah persaingan membabitkan kuasa besar seperti China dan Amerika Syarikat yang turut memiliki senjata nuklear. Dalam keadaan ini, Malaysia tidak boleh berdiam diri dan membiarkan perairan Selat Melaka dan Laut Cina Selatan digunakan oleh kapal perang asing yang membawa. Yang kelima, kerelevanan organisasi antarabangsa.
Malaysia memandang serius terhadap pertubuhan dunia seperti PBB dan OIC yang tidak mampu berfungsi dengan baik dalam menjayakan matlamatnya, terutama bagi melindungi hak dan kedudukan negara kecil yang sedang membangun. Malaysia berpandangan bahawa penggunaan kuasa veto oleh kuasa besar hanya sah jika dua buah negara yang mempunyai kuasa itu bersama-sama tiga anggota yang tidak memiliki kuasa veto bersetuju untuk menggunakannya demi memastikan penyalahgunaan kuasa veto dapat dikurangkan. Negara yang memiliki kuasa veto tidak sepatutnya meletakkan diri mereka terkecuali daripada undang-undang antarabangsa. Malaysia menganjurkan sidang kemuncak Kuala Lumpur 2019 yang melibatkan kira-kira 56 buah negara Islam dengan 450 perwakilan. Matlamat sidang ini adalah untuk merapatkan jurang dan kedudukan masyarakat Islam bagi menangani pelbagai isu. Yang keenam, hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin. Malaysia menyedari bahawa isu hak asasi manusia, pelarian dan pendatang asing tanpa izin merupakan isu yang saling berkait dan penting pada masa hadapan. Keamanan, kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi faktor penarik kepada kemasukan pendatang asing tanpa izin dan pelarian. Kehadiran pendatang asing tanpa izin dan pelarian ini mampu membawa implikasi terhadap sosial, ekonomi, jenayah, politik dan hubungan diplomatik serta berupaya untuk mengancam ketenteraman dan keselamatan negara. Malaysia turut membendung kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui pengukuhan mekanisme pengurusan warga asing. Malaysia terlibat dalam pelbagai program di bawah PBB, terutama United Nations High Commissioner for Refugees ataupun UNHCR ataupun Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian. Malaysia turut dilantik sebagai ahli Suruhanjaya ini pada tahun 1993 hingga tahun 1995. Sebagai langkah proaktif juga, sebuah badan berkaitan dengan hak asasi manusia iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ditubuhkan pada tahun 1999. Dengan ringkasnya, Malaysia melihat masa hadapan dengan positif. Wawasannya merangkumi pelbagai perkara menjadi asas penting bagi menghadapi masa hadapan demi kesejahteraan penduduk. Pada peringkat serantau, satu wawasan jelas dilakukan melalui komuniti ASEAN maupun kerjasama keselamatan makanan. Malaysia turut memainkan peranan pada peringkat global melalui isu hak asasi manusia yang menekankan kerelevanan pertubuhan antarabangsa. Secara keseluruhannya, Malaysia mengamalkan sikap pragmatik, berprinsip dan berkecuali dalam dasar luarnya. Amalan ini diteruskan melalui pengiktirafan dan kerjasama ekonomi, politik serta keselamatan dengan negara serantau dan antarabangsa. Strategi diplomatik dua hala dan pelbagai hala yang disokong oleh pelaksanaan dasar luar yang konsisten sejak kemerdekaan mewujudkan imej yang positif pada peringkat antarabangsa. Kelantangan dan kecemerlangan Malaysia dalam menangani isu global menjadi teladan kepada negara lain.